Pada tahun 1945, lahirlah satu seni bela diri dari Korea yang dikenali sebagai Tang Soo Do. Sebuah disiplin yang bukan sekadar mempertahankan diri, tetapi membentuk jiwa dan disiplin. Di Malaysia, seni bela diri ini mungkin tidak begitu dikenali. Namun, di sebuah bandar bersejarah yang indah, Teluk Intan, Tang Soo Do terus berkembang dan memberi makna kepada komuniti setempat. Di sinilah bermulanya kisah seorang tokoh yang gigih memperjuangkan seni ini, Grandmaster Jin Kok Kee. Melalui pendekatan sejarah lisan, saya menjejaki perjalanan beliau dalam satu sesi temu buat eksklusif yang dijalankan secara personal. Beliau berkongsi pengalaman, cabaran serta detik-detik penting dalam usaha memperkenalkan dan mengembangkan Tang Soo Do di Teluk. Saya Jin Kok Kee. Umur saya 79. Saya berasal dari Kelantan. Habis pengajian saya di sekolah menengah Sentral Kelantan. Lepas pengajian saya telah pergi ke Maktab Perguruan Teknik sebagai guru melatih selama 2 tahun. Pada tahun 1966, bila saya keluar kami ajar di sekolah minimal ajar di Malaysia. Lepas pindah ke sekolah menengah Usaha Fasha pertama dilakukan selama 6 tahun. Lepas ke sekolah dengan Pertamina Datuk selama 5 tahun. Lepas itu saya pindah ke sekolah menengah Perlis selama dekat 15 tahun baru saya terserah. Untuk seniman pertahanan diri Tang Soo Do, saya mula belajar seni bela diri pada tahun umur 9 tahun. Masa itu saya belajar judo. Lepas itu saya sampai umur 11 tahun juru latih pun berhenti pindah ke negara lain. Saya pun telah berhenti. Pada umur 15 saya sombong balik belajar karate di bawah kawan abang saya yang balik dari Jepun. Dan bila saya maktab, saya juga belajar karate pada tahun 1996 di bawah juru latih seorang Jepun. Dan juga masa saya di maktab, saya juga belajar taekwondo selama setengah tahun. Pada tahun 1998 saya pindah lagi ke Kelantan sebagai guru. Saya sambung belajar karate. Pada tahun 71 saya telah belajar Tang Soo Do di bawah seorang juru latih dan pelaksanaan. Dan tahun 73 saya sebenarnya dan dalam 72 saya telah mewakili negeri Perak ke kejohanan Tang Soo Do di Kuching, Sarawak. Masa itu saya memenangi satunya Perak. Dan pada tahun 78 saya mewakili negara Malaysia ke kejohanan yang utama Tang Soo Do pertama di Watford, England. Di sana kita ada 5 peserta dari Malaysia dan saya menang 1 pingat emas
salam formasi dan ingat bangsa dalam tim kawan bebas. Dan balik pada 73, instruktur saya sudah pindah ke India. Saya mula ambil alih menjalankan latihan Tamsudo Perak di kena impak hingga sekarang. Saya telah belajar judo. Judo ialah biasa cuba untuk menjatuhkan keperluan opponent kita. Dari karate yang semua gunakan kebanyakan gunakan depan flanking guna tangan. Tangan adalah sebanyak 70% dan guna kaki 30%. Saya pun ada pengalaman dalam kejuaraan Dora dan menggunakan kaki 80% dan 20% guna tangan. Di Tamsudo kita guna sebanyak 60% kaki, 40% tangan. Tamsudo sebenarnya ialah satu seni dari Korea. Ia dengan taekwondo ada perbezaan sebab penggunaan tangan dan kaki. Kedua, taekwondo di Tamsudo telah bermula pada tahun 1940-an, 47 tidak tak silap. Dari Grandmaster Hong Li. Taekwondo bermula lewat taekwondo pada masa itu. Saya ingat jika tak silap dia bermula tahun 1950-an. Dalam kejohanan Tamsudo, terdapat dua acara utama yang dipertandingkan. Acara pertama ialah acara formasi yang meliputi formasi tradisional, formasi senjata, serta formasi berkumpulan. Acara kedua ialah acara lawan bebas. Perbezaan ialah pertama, dia kita super seni perlu pergerakan otot seluruh badan. Berbeza ialah satu ialah pernafasan. Kedua, prinsip disiplin dan ketat. Satu dalam prinsipnya ialah satu, pertama, kesetiaan kepada raja dan negara. Kedua, mematuhi bini bapa. Ketiga, menghormati orang yang lebih tua atau lebih senior. Dan empat, kita mesti sentiasa kawal disiplin sendiri. Kita mesti kontrol emosi. Dan kelas, kelima, jangan salah guna apa yang kita telah belajar supaya masa kita kegunaan hati atau menjahat beri atau melindung itu ada. Itu yang sedang penting. Kedua, setiap peringkat seseorang belajar skill atau pemahiran yang berlain. Dari bila sampai belajar, seseorang mesti belajar cara menjualkan kekuatan atau power ini dan able dan boleh mengawal bila menyerang atau menyerang. Kita hanya tahu itu perbezaan. Yang sebenar pada tahun 2001. Yang sebenar kita sudah ada World Championship sampai saya berhentikan kita berhentikan pada tahun 90 tahun 1990 kita sudah tak campur. Masa itu yang sebenar semua seni sudah hilang kabur. Sebab itu pada 2001 juga baru saya bawa satu bulan pergi tanaman di Holland, Netherlands.
yang dijemput oleh Worldwide Tang Soo Do Family World Championship. Di sana kita jumpa peserta dari Amerika, England, Wales, Greece, Holland, sebanyak 15 buah negara. Di sana kita berjaya, kita membuka idea sendiri dan kemahiran. Dari yang sebenar dalam Tang Soo Do, dia ada sedikit gunakan senjata seperti sabar, ayu. Yang kebanyakan ialah hasil atau penciptaan dari guru-guru sendiri. Sebab ini World Championship, dia memberi ruang untuk setiap negeri guru mengeluarkan idea, menghasilkan senjata yang unik selain dari apa yang kita belajar. Seperti kerambit. Kerambit ialah dari Minangkabau, dari Indonesia. Lepas silat. Dalam Tang Soo Do tak ada kerambit. Sebab saya tengok kerambit adalah satu senjata yang unik. Lepas itu saya kaji, saya mengeluarkan, menghasilkan satu set pergerakan mengantar ke tahun 2018 di England yang banyak lebih tak pernah tengok. Dari dalam dia dimasuk dalam kategori gunakan pisau atau tengok. Yang anak murid itu bertunjukkan pergerakan kerambit dan dapat dinapas, dan juga kayu pendek panjang sebab 30 inci bermakna lebih kurang 60 cm. Ia ialah satu alat kayu yang unik. Kita boleh menggunakan menahankan diri untuk menyerang 2-3 orang. Dan last satu ialah kayu lembik kecil sepanjang 6 inci yang dihasilkan oleh saya utama untuk wanita. Sebab ini sebagai boleh digantikan, kayu itu boleh digantikan dengan topeng untuk wanita, terutama untuk office worker. Sebab ada seorang murid saya, masa dia balik, dia diikut oleh seorang lelaki nak duit. Lepas itu beg dia kena ditarik. Sebab itu saya keluarkan, hasilkan ini terutama untuk perempuan, untuk wanita, supaya melindungi bila kita boleh gunakan pen, kopek, kamca, chopstick, benda-benda. Kita senang satu benda yang kita boleh ambil untuk ini. Ini pada tahun 2015 di Las Vegas, seorang perempuan peserta dalam World Championship yang gunakan kayu kecil ini mendapat Grand Champion dalam acara ekonomi. Sebab dia bersentak, senang guna dan berfungsi banyak. Dan kita pun dijemput oleh Jabatan Wanita Negeri Perak untuk mengajar. Sebab tajuk dia, event ialah Keganasan Suri Rumah Tangga. Sebab itu kita ajar perempuan untuk melindungi diri dari lelaki, terutama suami yang ganas. Jangan banyak utama itu yang sebenarnya. Sekarang dalam masyarakat yang sebenarnya.
banyak keadaan berlaku, terutama sekolah, uli, itu confidence, yakin diri itu betul-betul. Itu dua yang penting. Yang ketiga, disiplin di sekolah. Ramai budak, pada dia sekolah sekarang banyak request. Dari kita mesti bagi keyakinan pada pelajar supaya dia boleh berlindung diri dari ranasan, dari kawan atau bukan kawan. Kedua, keyakinan diri. Bila seseorang budak ada keyakinan diri, dia boleh buat keputusan yang munasabah dan dia tak berani bersuara. Itu yang penting. Sebab saya setiap tahun saya ada 4 murid melawat saya tiap-tiap tahun pada tahun. Mengapa? Dia beritahu saya, Master, awak ajar saya, awak hantar saya ke luar negeri, berat mewakili negeri ke kejohanan kebangsaan. Balik saya sudah ada yakin diri, confidence. Sekarang saya di masyarakat, saya berpikir, saya buat kerja dengan full confidence. Sebab itu, dia sudah percaya. Dia insurance sebagai multi-million amount. Dia setiap tahun akan jumpa saya. Dari itu, ada sebagai beritahu saya. Bila dia dapat belajar tinggi di Kuala Lumpur, dia dengan confidence, dia berani jalan, tak takut walaupun malam. Itu ialah penting untuk seseorang. Itu bukan saja confidence, dia ada disiplin untuk belajar, disiplin membuat kerja. Itu yang penting dalam masyarakat. Selama ini jiran saya seorang anak ini, nama dia adalah Khairul Islam. Dia lanjut belajar di Politeknik di Ipoh. Dia beritahu saya, Master, saya ditumur oleh 2 orang dan saya dapat melindungi diri dari serangan. Itu ialah confidence. Itu memang saya syukur. Dan kepada selama hasilan kita nampak. Itu ialah pertama belajar bersungguh-sungguh. Saya walaupun saya ada tenaga, saya ajar, dia mesti bersungguh-sungguh belajar, baru dapat betul-betul, baru dia dapat confidence. Pertama, datang di sini, kata walaupun kamu jumpa sini ada isakra, mesti dapat penanganan bau. Masuk dalam dalam latihan, mesti bau pada bendera. Itu ialah satu disiplin. Dia seseorang datang, dia boleh merendahkan diri bau, bermana dia ada kehormatan beri orang. Lalu dia sudah terbiasa ingat, ini satu penghormatan kamu sendiri. Walaupun bukan ibu bapa di rumah, guru di sekolah yang lebih tua. Kedua, dalam pengajaran kamu mesti disiplin. Tak ada disiplin belajar, ada disiplin berlatih. Mana awak boleh dipilih untuk wakil negeri? Atau mana kamu boleh mewakili negara? Tak ada disiplin. Mana kamu boleh meningkatkan kemahiran sendiri? Ini ialah dinamakan character building. Itu very important. Sebab itu, sampai sekarang, jika ada kejohanan, saya saja beritahu, selama 5 atau 10 peserta pelajar yang lama, dia akan balik membantu dalam menjalankan kejohanan. Dia beritahu, cikgu beritahu, kita akan ambil cikgu balik, membantu
Sebab kita adalah bangga apa yang kita belajar. Sebab kita cuba masuk dalam sekolah, belajar sangat kuat yang kita cuba, saya cuba setiap tahun menjalankan pertandingan kejohanan peringkat negeri supaya budak dapat markah yang tinggi dalam kejohanan. Dan kedua, yang baik, kita akan hantar dia ke kebangsaan. Tengok macam mana kebangsaan di negara di tahun Sarawak tahun ini di Samarahan kecil. Perbelanjaan seorang lebih kurang 1,100. Perjalanan tiket kapal terbang, bas pergi balik, duduk sana 4 malam, seorang 1,100. 100 yang menunjukkan. Peserta saja bayar 580. Yang 520 klub akan sponsor. Ini satu cara menggalak belajar bersungguh-sungguh, membuat latihan bersungguh-sungguh supaya dipilih mewakili negeri ke Sarawak. Satu ialah kebanggaan negara kita, seluruh negara. Bila seorang budak dipilih untuk wakili negara Malaysia, pertama dia mesti tunjuk kemahiran sini, kebolehan sini, sanggup belajar bersungguh-sungguh, meluangkan masa untuk training. Macam tahun lepas, sebab biasa perjalanan Tan Sri Lanka World Championship biasa dijalankan 2 tahun sekali. Tahun lepas di Scotland, saya bawa selama 13 orang. 3 dari Sarawak, 2 dari Selangor, yang 8 dari Negeri Perak. Pertama, mereka mesti ada masa untuk datang training. Dari pelajar dari Sarawak, satu di antara dia adalah anak boy saya dan abang. Sekarang bekerja di Sarawak. Dari dia dilantik untuk menjalankan latihan di Sarawak. Tetapi setiap 3 bulan dia mesti balik sini seminggu untuk latihan bersama dengan semua orang. Tahun lepas di Scotland, kejohanan bermula diadakan pada bulan Ogos 9 dan 10 hari bulan Ogos. Dari saya sudah pilih pada tahun 2004 dari Negeri Perak 8, 3 dari Sarawak, 2 dari Selangor untuk training. Kita mula training pada tahun 2024 bulan Disember hingga hujung bulan Julai, selama 8 bulan. Setiap minggu hari Jumaat kita melatihkan membuat training pada senjata yang saya tentukan dan mengikut kebolehan seseorang tersebut. Dan hari-hari kita ada latihan selama 3 jam setiap minggu. Seseorang peserta mesti menghadiri latihan biasa pada hari biasa selama 2 kali seminggu. Dari selama dia seminggu dia menjalankan 4 latihan, 2 seperti biasa, 1 latihan senjata, 1 intensif training. Dan mereka bukan saja belajar senjata, mesti lawan bebas dan stamina training itu adalah yang pertama. Dan dalam tahun lepas di Scotland, saya pun terkejut. Kita dapat
15 emas. Yang ketujuh ialah 4 grand champion. 1 senjata terbuka, 1 pisau panjang, 1 dagger, 1 ialah tim formasi. Itu 4 grand champion. Saya terkejut sebab dalam championship dia ada 8 grand championship. Kita telah ambil 4 selama ini. Dan jangan lupa kita 13 peserta, tapi daripada Amerika membawa dekat 50. Scotland, England semua dekat, Holland semua sekurang-kurang peserta dia ada 30 lebih. Itulah satu kejutan yang saya pun terkejut. 15 emas. Ingat sekarang jika tak salah 9. Dan ingat tangsa itu berarti. Yes, kita akan jadi tuan rumah. 2027. Lari kita masih mula dari sekarang. Bulan 3 kita Perak akan ada kejuaraan. Lebih Perak pada Juni. Pada bulan 3 kita mula training. Saya akan milih selama 80 orang di dalam latihan. 80 hingga 120 kaki lah. Bergantung kepada instruktur yang sendiri rekomen. Dan bulan 8 kita akan pergi Kuching untuk kebangsaan. Dari sana kita akan memilih peserta yang mahir. Dan pada 27 bulan Ogos, minggu yang pertama, kita akan berjalankan World Championship. Selama ini kita tentukan yang akan datang di US, England, Scotland, Wales, Germany, Greece, Holland, selama 10 negara sudah tentu. Yang lain kita akan tengok. Sebab 2029 kita akan di South Africa dan South Africa juga akan datang. So kita mesti sedia sekarang. Yang kita akan buat pemilihan dalam kebangsaan tahun ini pada bulan Ogos untuk menyediakan peserta kita dalam kejuaraan dunia. Sekarang kita ada 4 Grand Championship, 4 Grand Champion dan 15 emas. Jadi kita mesti kekal selama ini. Sekurang-kurang mesti ada 15 emas. 4 kerja hari. Kita boleh lebih harap kita boleh menarik lebih tenaga. Kamu untuk memperkenalkan Ansur di dalam Malaysia. Ketiga, kita harap kita boleh dapat banyak sokongan dari kementerian yang disukan dan juga pemerintah luar untuk membayar juga. Sebab pada tahun lepas dulu di Orlando, Red dan Sukan telah membayari 20,000. Tapi tahun lepas tak boleh sebab dia sekarang sudah tak ada duit, tak ada bulan hasil kita pergi. Nasib baik Fondo Persatuan Tangsulung Malaysia bayar 20,000 dan Perak bayar 23,000 untuk belajar tanding di luar negara. Jadi kita pada super kita ada seminar. Macam bulan lepas, bulan 1 kita ada tiga seminar untuk kayu kecil. Bulan Mac kita ada seminar untuk kayu pendek 30 inci bandar.
Kelas 4, kita ada seminar instructor dan mental course. Sebab masa itu, kita akan menguji instructor kita, berikan cara yang baru, teknik yang baru, melahirkan pelajar yang kemahiran tinggi. Dan bulan lepas lebih perak, sebab tahun lepas bulan 5 saya telah menjalankan saya instructor dengan kecil. Dalam bulan 9 lepas perjuangan kebangsaan tahun 9, saya akan menjalankan kursus kayu panjang untuk memberi kebahagiaan bukan untuk instructor, tak untuk pelajar. Kita dapat mengajar di sekolah atau pelajar-pelajar yang disiplin penting. Sebab jika seorang ada disiplin, masyarakat maju. Kedua, pelajar mesti ada dan setia dengan supaya dia sudah keluar sekolah dan dapat menjalankan kerja yang baik untuk masyarakat, untuk negara. Kita pun ada keuntungan pelajar yang berdisiplin. Ini yang sebenarnya wanita negeri Perak Jabatan Medium Syarikat sentiasa ada khusus, bukan masakan bidang Islam. Juga dia nak beri wanita penyakit ini cara menolong diri, bukan saja di ruang di luar bukan saja di ruangan juga ada kegiatan di luar. Yang sebenarnya kita boleh nampak sekarang banyak pelajar tempuh masanya belajar itu dan disiplin di masyarakat pun sudah kekuat, sudah jatuh. Ada budak lawan bapa walaupun kecil kerana tak bagi itu tengok ini keadaan lakuan pelajar itu. Sekarang saya pun dapat anak pelajar saya mula dia datang, dia tak ada betul-betul penyakit diri, bertengok kiri, tengok kanan, nak bermain saja. Dalam semua seni bina diri masyarakat, pertama ialah jika pelajar ada disiplin, kita dapat belajar menumbuhkan disiplin keluarga. Pertama, dalam disiplin 5 kunci, menghormati kunilawan, menghormati orang tua. Tentu seseorang bila dia keluar masyarakat, dia tentu prinsip itu akan tumbuh dalam hidup dia kelak akan menjadi satu manusia mempersahabat pada manusia. Tang Sudu negeri Perak ada terlibat dalam Hari Sukan Negara kan? Ya. Jadi apa tentu yang telah dipersembahkan oleh Tang Sudu? Yang sebenarnya kita mengalah orang muda campur fikir yang berdisiplin, aktiviti yang berfaedah, bukan lalu foto main bicycle. Yang kedua, kita juga mengalah orang lebih tua, lebih besar bereksersis. Itu ialah senaman yang berfaedah kepada keluar kita. Penting itu kesihatan kita. Jika dicemplung, kita akan, sebab sekarang kita akan, saya senang memancarkan satu pergerakan menyukai Islam sebagai seniman bagi yang warga emas. Ia satu yang exercise sebab kamu tengok, kamu berbuat perhatian. Jika seorang sudah berpensiun, umur 60 dia tak bergerak, apa yang hasil? Badan tidak bergelus.
masa sudah hilang. Bergerak perlahan, jatuh sekali, patahkan kaki badan. Sebab otot tak ada, kita tak ada masa seperti seorang hidup. Kita takut makan daging banyak, so takut high blood, takut heart failure. Sebab apa? Ada exercise. Saya bukan galak kamu exercise, buat macam kita tumbuk buat semua. Sebab kamu jika datang dari muda sampai tua, itu kamu boleh sambung. Bila sampai 60 kan, kamu langsung banyak tak boleh ibadah. Sebab itu, saya sedang buat satu exercise untuk yang bagi orang yang berbiasa supaya lebih gerak. Boleh gunakan kayu, simple teknik untuk melindungi diri juga. Dan guna kekuatan, simple, gerak saja. Untuk menggerak badan, menggerak pukul, menggerak yang pertama ialah badan belakang. Kebanyakan datang, saya tahu, sebab saya sudah punya usia. Yang badan, bahu, kaki, lutut, semua sakit, bila sampai tua. Tak boleh naik tangga. Sebab apa? Tak ada exercise. Saya akan hasilkan gunakan sentuh untuk memadukan pergerakan otot, pergerakan kaki, pergerakan badan untuk meringan, menguratkan penyakit sakit yang itu. Harap sebab saya sekarang yang saya cerita ini dalam proses belum habis. Tinggal saya sudah siap 70%. Masih pindah 73%. Dari itu saya harap bila saya sudah siap, saya akan buat satu rancangan untuk orang tua kita. Sabarlah yang penting ialah duit. Sebab nak hantar budak ke luar negeri. Seseorang budak awak macam saya bawa ke Holland pertama 240 Netherlands. 215 Las Vegas. 218 di London. Sebab itu lepas itu ialah komit. Balik 2023 di Orlando, Florida. Yes. Tahun lepas di Scotland, London. Scotland, Inverness. Setiap pergerakan seorang budak, seorang wakil mesti belajar 10. Berapa kamu awak jika saya pilih seorang? Berapa dia boleh bayar? Ada yang boleh bayar. Kita bayar 4,000, 6,000 dibayar oleh persatuan. Yang banyak 4,000 pun tak boleh bayar. Yang ada sekolah yang bantu belajar. Macam sekolah Samin, seorang budak pergi, dia bayar dia 4 Ada yang budak tak mampu bayar kami 4,000. Dia bagi insurans itu. Setiap bulan dia rakus. Sampai setahun lebih. Duit 6,000 seorang, 10 orang 60,000. Mana persatuan boleh dapat? Yang sebenarnya saya ajar club ini pada tahun 73 hingga sekarang 1 sen duit yang latihan, duit yang tes semua bagi klub. Sebab klub dapat duit ini menjalankan. Ini kadang-kadang kita dapat dibayari oleh pelajar yang lama. Sekarang dia sudah tahu kadang-kadang dia ada situ. Sekarang tengok yuran untuk seorang sakit kelari luar. Tapi fikir seorang bikin bawa 3 orang, dia lakukan mudah dapat sebab itu kita search sampai kita tutup. Mula-mula kita start RM5 saja. Pada tahun 73, lepas naik 10, 8, 10, 15.
20, sekarang baru naik 30. Nah, itu yang penting untuk, dan ibu bapa kita mesti faham. Ibu bapa hendak, tapi pendekatan ibu bapa. Kadang-kadang budak pun tak bayar, ibu bapa ada duit. Ada seorang, dia dalam 2 tahun tak pernah bayar sebab tapak dia meninggal masa dia belajar. Mak seorang mesti jaga diri. Mak tak ada bekerja, tak kerja. Dia sudah, akhirnya dia pergi cuci kuda semua. Tak akan budak itu. Dia minat, tak akan saya ambil dia. Dah 2 tahun, dekat 2 tahun. Saya sangat senang kapal. Sebab itu, saya harap kita bawa keset juga Mbak Kui. Kita dapat penting ialah belajar yang kehendaknya untuk bertopak. Itu yang penting. Harap ialah belajar dapat belajar. Kita menjalankan diri saya lebih cara lebih peluang untuk mereka dapat maka yang tinggi, peluang untuk pergi luar negara. Itu penting sebab ada ibu bapa datang jumpa saya, dia dengan saya dia beritahu anak ikut cikgu pergi ke luar negara, bagi sudah ubah cara sikap kerana semua sudah lain. Dia buat kerja dengan confidence. Dia sekarang ada yang sudah jadi doktor. Sebab dia ada keyakinan. Itu yang penting. Jika dia ada disiplin, dia ada keyakinan, dia akan boleh atur masa untuk belajar, untuk menghadapi apa masalah yang ketiga penting. Dia ada tujuan. Hendak apa? Itu yang penting. Ini ialah satu nasihat yang saya dapat dari guru saya. Bila seseorang hadapi sesuatu masalah, jangan putus asa. Fikir dunia yang besar ini, tentu ramai yang hadapi masalah yang sama. Mereka yang boleh menyelesaikan. Mengapa anda tak boleh? Anda boleh. Cara ialah satu, beri masa. Awak mesti usaha beri masa. Kedua, buat consultation, cari orang, beritahu kawan masalah awak. Cuba, jangan malu, cuba beri masalah pada kawan, beritahu apa masalah awak hadapi, kamu boleh selesai. Itu yang penting. Saya, ini ialah nasihat dari saya pada masa saya tingkatan 1. Wow. Rancang awaknya sesuatu yang kemauan Anda. Jangan langsung. Ini nasihat saya bagi anak dia juga. Sesuatu saya nak buat, saya nak akan letak. Bila sampai saya nak baru jalankan. Maka saya rancang. Saya rancang sekarang, saya siapkan sekarang. Saya siapkan 2 bulan atau 1 bulan berdepan sebelum masa. Dari apa yang kesalahan, kita boleh ada 1 bulan untuk betulkan. Itu yang penting. Seperti saya tadi, ini gambaran kepada anak saya. 1 projek 6 bulan. Kerja dia juta. Bukan ribu, juta itu projek. Setiap 6 bulan, dia boleh saya akan persiapkan sekurang-kurang 5 bulan atau 4,5 bulan. Kamu jalan projek, dia berjaya, buat projek 1 tahun boleh buat 3, jangan pilih. Jika dia tak berjalan, kita lagi ada 1/2 bulan. Mengubahkan dan siapkan pada masa tertentu. Melalui temu buah ini,
Jelas bahawa Grandmaster Ching Kok Kin telah memainkan peranan penting dalam membangunkan seni bela diri Tang Soo Do di Malaysia. Usaha beliau bukan sahaja melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berkeyakinan, malah membantu ramai anak muda membina jati diri serta hala tuju hidup yang lebih positif. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, beliau tetap komited mengajukan kejohanan, melatih generasi baharu serta membawa pelajar menyertai pertandingan hingga ke peringkat antarabangsa. Sumbangan beliau bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia, malah turut menaikkan nama Teluk Intan sebagai tempat lahirnya ramai jurulatih dan pelajar yang cemerlang. Semangat dan keikhlasan beliau dalam mendidik tanpa mengharapkan balasan menjadi inspirasi kepada masyarakat. Diharapkan seni bela diri Tang Soo Do akan terus berkembang dan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Bagi saya, perkara yang paling menyentuh hati ialah keikhlasan beliau dalam mendidik para pelajar. Segala usaha yang dilakukan bukanlah untuk ganjaran atau keuntungan, tetapi untuk membantu anak muda membina keyakinan diri dan menemukan hala tuju hidup mereka. Melalui Tang Soo Do, ramai pelajar bukan sahaja belajar mempertahankan diri, malah belajar mengenali nilai diri dan membina harapan untuk masa depan. Semangat dan dedikasi beliau benar-benar memberi inspirasi kepada saya. Sebagai anak tempatan, saya berasa bangga kerana Teluk Intan mempunyai warisan sukan yang begitu unik. Saya berharap Tang Soo Do akan terus berkembang dan memberi manfaat kepada generasi akan datang.